hampir sejuta rakyat Malaysia tertipu dengan skim penipuan pelaburan dengan kerugian anggaran 3.8 bilion ringgit. Dalam dewasa ni kita tengok terlalu banyak skim-skim penipuan, terutamanya ada juga kerap kali menggunakan nama PNB Investment untuk membuat penipuan. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hari ni hari yang sangat bertuah kita semua. Pasal apa? Sebab kita akan buat topik yang panas hari ni. Okey, so kita nak share topik-topik yang semasa. Okey, topik ini adalah awas skema di hadapan. Okey, saya harap semua penonton di luar yang share, yang tengok FB Live kita hari ni tak bergerak ke mana-mana. Okey, tunggu sampai program kita habis. Sebagai pengenalan, mengikut satu kajian, 3 bulan pertama tahun ini sahaja terdapat 5,000 kes penipuan. Untuk 3 tahun lepas terdapat kerugian sebanyak 13 bilion. Satu angka yang sangat membimbangkan, yang besar sekali jumlahnya, yang melibatkan 45,000 kes. Kes-kes ini melibatkan semua golongan masyarakat, golongan bawahan, profesional, semua terlibat oleh skema-skema yang ada di luar sana. So that's why hari ini kita bawakan kepada anda semua Tuan SAC Muhammad Usop dari Polis di Malaysia untuk share dengan kita perancangan polis, apa yang telah polis buat sekarang, dan statistik yang amat membimbangkan. Okey, saya perkenalkan sebelah ujung sekali Tuan SAC Muhammad Usop daripada Polis Malaysia. Sebelah saya, dengan terkejutnya, saya membawa pemangku CEO PNB Investment, Oman Ibrahim. Semua kenal Pak Ibrahim. Okey, so kita akan berbincang santai. Tajuk hari ini, awas skema di hadapan. Anda dah bersedia semua penonton FB? Kalau dah bersedia, jom kita mulakan sekarang. Soalan pertama, bagaimanakah skema, macam kita nak kenali skema-skema ni? Apakah karakteristik sifat-sifat skema-skema ni? Terima kasih Encik Karami yang saya hormati Pak Mahani, CEO PNB, tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti kami dalam siaran ini. Untuk makluman, pada hari ini kita bercakap tentang scam dari segi pelaburan. Kalau kita cakap scam ni banyak macam-macam skema. Kita ada Macau scam, kita ada Love scam, kita ada Pasar scam dan sebagainya lah. Tapi hari ini topik kita adalah berkenaan dengan investment pelaburan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan tahulah, dewasa ini banyak kedengaran cakap-cakap di luar sana, mangsa-mangsa yang banyak dengan kerugian yang hampir berbilion. Kalau kita tengok statistik kita di peringkat commercial crime Bukit Aman ni, yang mana di bahagian pelaburan hingga Julai tahun ni juga kita telah mencatatkan kerugian sebanyak, saya rasa, almost 740 juta akibat daripada pelaburan penipuan pelaburan ini. Itu pelaburan sahaja, tuan? Yes, untuk tahun ni lah. So angka ni sangat besar dan membimbangkan lah. Kalau kita tengok di segi report ni memang beribu-ribu lah. Dan kita juga banyak menyiasat kes-kes ni. Sehingga sekarang saya rasa kita dah buka lebih kurang dalam almost 6,000 siasatan ke atas kes-kes melibatkan pelaburan, penipuan pelaburan ni lah. Cumanya masyarakat di luar sana kena sedar lah. Kita kena tahu apakah ciri-ciri pelaburan, penipuan pelaburan ni. Dia ada certain ciri di mana yang menarik minat orang ramai kan. Kadang-kadang kita cuba nak buat duit, kadang-kadang masalah semasa sekarang ni. Dan basically untuk pelaburan ni kita ada dua lah. Satu pelaburan yang bersemuka, satu pelaburan online. So kalau kita tengok kebelakangan ini, pelaburan online menjadi pilihan lah, di mana almost lebih pada 98% daripada kes-kes melibatkan penipuan pelaburan bersifat online in nature lah.
Tapi cuma benda tu sama aja. Dari segi dia punya reason kenapa orang masuknya. Pertama, kalau kita tengok sini, sebelum kita masuk dalam satu pelaburan tersebut, saya rasa apa yang masyarakat perlu tahulah, bila orang promote any pelaburan, you kena check dulu, kena semak dulu supaya tuan-tuan dan perempuan tidak tertipu lah. Okey, antara perkara yang tuan-tuan boleh buat, contohnya you boleh tengoklah, ada lesen ini, sebab lesen ni hanya dikeluarkan oleh bank negara. Itu bagi kes-kes yang melibatkan pelaburan biasa, investment biasa. Ada juga lesen yang dikeluarkan oleh SE. Itu melibatkan contohnya cryptocurrency, pelaburan saham ataupun forex, is it? Benda Macam kita sendiri. macam puan di PNB ni melibatkan saham, maybe lesen tu dikeluarkan oleh SC, bukan di bawah bank negara. Hanya dua je di Malaysia yang mana boleh mengeluarkan lesen untuk membolehkan satu-satu syarikat tersebut menjalankan perniagaan. Jadi penonton-penonton kena pastikan benda ni. Benda ni boleh dipastikan. Saya akan bagi tahu nanti kaedah bagaimana untuk kita pastikan, kan. Jadi kalau kita tengok sekarang jenis-jenis pelaburan macam-macam lah. Kripto, pelaburan emas, pelaburan saham, pelaburan forex, komoditi, berbagai lah, whatever. Cumanya benda ni akan mengikut trend. Apa trend semasa? Kalau saya ingat lah, saya lama dalam commercial crime ni. Kalau dulu pelaburan cacing pun ada. Pada masa tersebut, contoh pelaburan Bulung Walik, kan? Pelaburan Kayu Gaharu, pelaburan Durian King, contoh semasa yang mana menarik minat orang ramai. Lately benda berubah ikut pada zaman. Sekarang ni pelaburan kripto, ada beberapa kes-kes pelaburan yang penipuan tu melibatkan kripto. Masyarakat baru kenal kripto, Malaysia lah, bukan dunia sebenarnya, kan. Jadi tak tahu apa kripto, jadi mudah bagi syarikat-syarikat yang membuat penipuan ni untuk capitalize keadaan ini, mengambil kesempatan. Sebab naifnya kita ni. That's why saya rasa kalau melibatkan kripto tersebut, kita kena tahu. Sebab di Malaysia ni sebenarnya bank negara belum merekanai kripto, cuma SC rekanai kripto. Itu pun untuk exchanger, untuk jual beli kripto hanya dibenarkan pada 4 syarikat saja. Dulu 3, sekarang 4. Iaitu kalau kita tengok Tokenize, Luno Malaysia, MG Global, and satu lagi Synergy, I think. 4 je. Jadi kalau ada lah pelaburan tersebut menggunakan Binance, Monero dan sebagainya, you kena faham benda ni memang tidak diiktiraf di Malaysia. Dan kalau you masuk juga pelaburan tersebut, adalah sukar bagi pihak berkuasa untuk nak menangani masalah ni, sebab kita tak ada akses benda-benda ni. Ya, kita tak boleh nak siasat lebih jauh lagi. Contoh yang paling sedang lah, sebab ada pakai di sini yang gunakan Binance dan Monero sekarang ni tapi dia gunakan aplikasi VPN, iaitu virtual private punya network. Jadi dia boleh akses benda tu, contohlah, kan. Jadi perlu tahulah, kita kena semak. Satu lagi, you kena semak juga, kalau boleh ekstra semak juga selain pada bank negara SC dengan kripto tadi, you semak juga dengan SSM. Kurang-kurang kadang the nature of the business. Kadang-kadang bisnes tu contohnya jual bukan trading pun, kan. Bisnes tu mungkin jual peralatan sukan. Betul. Tapi dia gunakan syarikat tersebut, contohlah, itu yang pertama yang saya nak ingatkan kepada para yang pelabur di luar sana lah. Keduanya, ciri yang kedua yang kalau kita kena pasti adalah sebab dia ni biasanya menyajikan keuntungan yang sangat tidak munasabah. Itu yang best, tuan. Best tu. Ya. Betul. Dalam jangka masa yang sangat singkat lah. Jadi banyak daripada kes-kes yang kita buat, tangkapan apa semua, daripada profiling kita, memang kadang-kadangnya investment yang tak masuk akal. Okey. Kita tahu investment yang ada, contoh macam PNB hari ini menawarkan berapa, risikonya berapa, contohnya. Kalau kita kata klasiknya di Malaysia ni, orang kena ASB. Dia punya dividen maybe dalam keadaan baik mungkin boleh bayar 12%, 13%, mungkin serendah 6%. But jadi dijamin oleh kerajaan. Ada public mutual, contoh public trust, oleh public bank, contohlah, kan. Kita ada KWSP, kita ada juga di tabung haji, contohnya. Ini syarikat-syarikat yang memang dah kita kena pasti. Betul tak? Betul. Jadi investment ni bukan satu perkara yang boleh kita buat dalam masa 1-2 hari sebenarnya. Kalau kita kena tahulah. Tuan, soalan.
macam mana dia boleh minat sangat kepada untung besar ni? Memang naluri manusia aku suka untung besar. Lalu di manusia. Iyalah, kalau saya nak katakan semua orang Ya. semua orang cuba nak mengubah cara hidup dia, mengubah kehidupan dia, mengubah nasib dia. Kalau ada keuntungan, tapi apa pun kita kena ada ilmu. Kita Betul. kena ada ilmu, kita kena ada knowledge dalam perkara-perkara begini. Kalau kita tidak, sebenarnya benda yang tak pasti yang menipu kita ni, inilah keadaan dia sebenarnya. Kalau ada yang melabur 6 jam boleh dapat 10 kali ganda, mungkin tak masuk akal. Memang tak masuk akal kan? Kan rata-rata lah, kalau kita tengok in average-nya, secara puratanya, pelabur-pelabur ni dijanjikan sekurang-kurangnya 30% Betul. keuntungan dari bulanan, Betul. bukan tahunan. Ya. Sedangkan apa yang wujud hari ni, kalau kita tengok di mana-mana lah, kita punya yang mana mengikuti tata cara yang betul dalam pelaburan ni, biasanya dia akan dikira dalam bentuk tahunan, Betul. tapi ini dikira bulanan. Tuan. Ada yang harian. Ada, yang memang harian. ada. Ada Jam yang- pun ada. Yes. Memang tak masuk akal. Yalah. Saya nak tambah sikit. Kadang-kadang bila ada contoh katalah tahun depan seseorang ni nak kahwin tahun depan. So kalau ikut musim bukan Covid, memerlukan jumlah orang banyak. So bila dia nampak, wow, ini boleh kahwin ni kan? Oh, ini masuk sebulan dapat 20,000. Masuklah kan. So by the time nak kahwin, duit dah ready. Yeah. So itulah dia punya nafsu besar di itulah. Yalah, tapi apa pun kita faham setiap pelaburan tu ada resikonya. Betul. Tapi resiko perlu disemak. That's why kita kata, macam saya kata tadi, cek adakah dia ada lesen, adakah tawaran tersebut, siapa di belakangnya. Kita kena tahu siapa di belakang syarikat ni. Kadang-kadang kebanyakan syarikat-syarikat yang pelaburan penipuan ni, mangsa hanya berjumpa dengan orang tengah ataupun ejen. Betul. Jadi inilah isu dia sekarang ni. Dia tak tahu siapa syarikat tu sebenarnya, apa yang dilaburkan kan. Kadang-kadang ada juga dulu, kalau kita tengok, dia bagi talk, dia buat makan malam dan sebagainya lah, dengan janji-janji yang orang kata memang kita tengok pun memang menarik sangat lah kan. Betul tak? Bayaran bulanan begitu begini, tapi sebenarnya itu adalah mereka-mereka yang di hadapan saja sebenarnya. And then kadang-kadang dia bawa testimoni. Yes. Dah dapat kereta besar kan. Ini dapat banyak ni. Ya. So lagilah lebih percaya. Orang yang tengok. Biasanya bila Yang sangat menarik. Betul. Biasanya bila diadakan majlis makan malam ataupun majlis orang kata penyerahan hadiah-hadiah Ya, tersebut, ya. dia akan panggil speaker daripada luar negeri contohnya, yang meyakinkan kita, Ya. bila kita ni orang Melayu ni, bila tengok orang putih datang, betul, dan dia bercakap tentang kripto, jadi kita pun tak faham barang kripto contohnya kan. Jadi perkara-perkara begini kita kena hati-hati lah. Nampak meyakinkan lah. Betul. Yes. Ya. Dan itu yang kedua lah, biasa untung yang besar dalam masa yang singkat. Ya. Memang tak ada sebenarnya pelaburan begitu ya. Okey. Yang ketiganya, biasanya dijanjikan tiada risiko dan pulangan tersebut pulangan dijamin. Dia ada pulangan banyak, dijamin pula tu ya. Ya, jadi biasa Itu yang best dengar tu. Dijamin. ya. Itu yang best. Itulah dalam pameran atau talk yang dibagi tu, dia akan tunjukkan gambar-gambar, contohnya ni projek mereka. Contohnya kan, projek besar contohlah kan. Projek Gateway di sana, dia ambil gambar, dia tunjuk, ini projek Nampak ni. real tuan, nampak so real. Tapi memang dia buat dengan apa ni, model-model yang ada, gambar-gambar, tapi benda-benda ni semua dia berbesar-besarkan. Contoh kalau saya ingat dululah, pelaburan Mekah Islamic contoh ya. kan. Famous. Dia kata dia ada hotel di Mekah, pelaburan hotel di Mekah. Memang orang yang pelaburan untuk orang pergi umrah pun semua kan. Bila kita tangkap, kita semak, ada sewa 2 bilik je. Tapi pelabur yang ada dekat sini contohnya lah kan, dia ada sewa betul, tapi 2 bilik je. Okey. Tapi dia cerita dia ada hotel di Mekah, contoh gitulah kan. Itu nasib baik dia ada bilik, ada yang tak ada kena mengena Yes. langsung. Iyalah. Tapi dia claim. Itulah. Jadi itu antara yang ciri yang ketiga lah, yang kena semak betul-betul. Kalau dia kata dia ada harta ini, saham di bursa sebanyak ni, syarikat itu apa semua, you have to check. Pasal benda-benda ni you boleh access, you boleh check. Kita ada media-media mana kita boleh check. Kita boleh check dengan Bank Negara, dengan IC, dengan pihak polis sebagainya. Okey. Betul. Itu ciri yang ketiga lah, yang kalau kita tengok rata-rata memang ada ciri-ciri ni. Yang keempat sekali,
bila kita nak labur, kita kena tahulah siapa pemegang amanah dia, trustee dia siapa. Itu saya rasa poin yang amat kurang diketahui oleh Ya, masyarakat awam. ya. Dia tak tahu bila satu-satu program untuk buat orang kata pelaburan apa semua, dia kena ada certain surety ni, kan? Jadi kita tak tahu siapa. Kadang-kadang bila dia masuk benda tu, masuk duit bukan melalui syarikat tu pun, bagi pada individu. Ada kalanya bagi duit cash. Betul. Jadi inilah kekangan yang kita hadapi nanti ni, kan? Tuan, di PNB Investment kita tak terima cash. Kita tak terima cash. Contohlah kan. Contoh ataupun masuk dari segi Bitcoin melalui tadi saya kata Binance, yang mana kita tak boleh nak semak contohnya, kan. Inilah antara perkara-perkara yang pelabur-pelabur kena pasti, kena semak dulu, kena semak dan semak lagi untuk sebelum melabur. Sebab sayanglah duit-duit tuan-tuan dan puan-puan. Itu saya rasa 4 perkara yang mana penonton perlu lah, ya. Yes, perlu ambil tindakan. Kita ada video-video nanti saya akan bagi tahu nanti, ya. Banyak sebenarnya, ya. Terima kasih Tuan, terima kasih. Alright. Okey, kita pergi pada pemahani pula. Pemahani, Tuan dah mention serious cases happening in the market yang kita tahu juga telah melibatkan investment, kan. Kita tahu ada orang yang menggunakan nama syarikat ni untuk penipuan lah. Boleh Puan Mani share real cases apa yang telah terjadi yang you tengah handle sekarang? Silakan. Terima kasih Garami. Tuan, kita dalam beberapa bulan yang lepas ni sebenarnya dekat sini ada banyak kes-kes penipuan yang melibatkan scammers tu menggunakan nama PNB Investment sendiri, untuk meyakinkan pelabur untuk memberi duit lah dekat diorang. Kadang-kadang satu minggu ada 2 orang, 3 orang mangsa datang. Mereka fikir mereka melabur dengan PNB Investment. Sebab scammers ni dia menggunakan nama PNB Investment. Tapi itulah macam Tuan Usop cakap tadi, kita kena tahu ciri-ciri dia. Dia datang kat sini mengadu dengan saya, minggu lepas saya ada melabur dengan PNB Investment. Ada satu ejen bagi nama, kad semua ni. Saya tanya dia, Tuan ada jumpa dia tak? Tak. Melabur macam mana? Melalui talian, melalui WhatsApp sahaja. Lepas tu Tuan hantar duit tu ke mana? Kepada akaun dia, personal account. Jadi benda-benda ni yang macam Tuan Usop cakap tadi, kita nak kena tahu. Sebenarnya kalau kita nak buat pelaburan yang betul, kita tak boleh melabur dengan sebarang orang. Sebab ejen-ejen yang dilantik oleh PNB Investment adalah ejen-ejen yang mempunyai lesen daripada FIM, FIMM, ya. Nama penuh FIM, Cik Karami? Federal Investment Managers Malaysia. Federal Dengan semua, ya. Managers Malaysia. FIM di bawah Service Commission. Saya nak tambah sikit. Memang penonton apa yang Puan Mani cakap tu memang jelas sekali lah. Benda ni memang berlaku sebenarnya. Tapi cuma apa yang para pelabur ni kena alert, kadang-kadang dia menggunakan nama PNB Investment tapi dia as a mirror. Dia guna pakai contoh macam PNB Investment ni, mungkin track record dia agak baik. Contoh kita ada saham-saham lain lagi yang mana forex sudah otak efek. Ada, memang kita semak, memang wujud. Tapi penipu-penipu pelaburan ini menggunakan platform tersebut, mirror kan benda tu. Kadang-kadang kita kena semak, dan satu-satu kita kena pastikan. Kadang-kadang kita tengok dia akan buat dia punya email address dia. Email address kadang-kadang sekali imbas kita tak nampak, tapi cuma beza satu titik, benda tu pergi pada benda lain. Tapi sekali pandang kita tak nampak. That's why kita kena tengok dulu betul-betul. Kadang-kadang kita nampak PNB Investment tapi bukan milik PNB, ada benda lain yang dia buat. Dia cuba 100% tapi mesti ada dia punya kelainan. Itu yang kadang-kadang website sikit, dia tukar phone number sikit. Jadi saya rasa kalau untuk selamat kepada para pelabur dekat luar sana nak melabur dengan PNB Investment atau mana-mana company yang sah, kita nak jelaskan dekat sini, PNB Investment adalah satu company pelaburan yang sah. Kita adalah anak syarikat kepada Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA. Tetapi disebabkan scammers ni menggunakan nama-nama kita untuk tujuan-tujuan penipuan, dan ramai pelabur dekat sana keliru. PNB Investment ni company yang sahih ke tak? Company yang sah ke tak? Jadi kita nak cakap kita adalah satu company yang sah, tapi nama kita telah disalahgunakan. Jadi saya sarankan kepada pelabur-pelabur kat luar sana yang mana nak melabur dengan PNB Investment, tolong call dulu dekat pejabat kita.
siasat dulu, boleh bagi nama ejen yang contact you tu, bagi nama, kalau ada IC dia bagi IC number, kita boleh sahihkan adakah dia ejen yang diiktirafkan oleh PNB Investment dan mempunyai lesen oleh FIM. Itu adalah sangat-sangat penting. Yang penting sekali bila nak bagi duit dekat dia tu, jangan bagi kepada akaun dia, jangan bagi kepada akaun siapa-siapa. Kalau nak melabur di PNB Investment Berhad, make sure duit tu dihantar kepada PNB Investment Berhad sendiri. Akaun PNB Akaun PNB Investment Berhad. Jangan hantar kepada saya, Mahani Ibrahim. Saya tak nak bertanggungjawab nanti penusuk kau saya pergi buat interrogation. Saya tak nak Make sure hantar duit kepada PNB Investment Berhad sendiri. Jadi banyaklah kes-kes yang kita terima, ada cikgu pencen, ada yang dah bersara yang baru keluarkan EPF. Bila datang muka dah masak, muka dah risau nak minta duit balik tapi kita tak dapat nak buat apa. Kita cuma boleh tolong mangsa-mangsa bawa ke balai polis untuk buat laporan polis. Yang paling penting sekali bila kita jadi mangsa, kita kena pergi buat laporan polis. Kak Rami? Ya, terima kasih Puan Hani. Saya tengok balik yang Puan Hani share real cases yang dia dapat duit EPS semua tu. Yang paling kesal lagi bagi saya, Puan Hani, yang dekat Felda, yang belah yang outside, yang kita kata macam tak berapa tahu canggih pasal IT ni kan. Dia orang mungkin senang je dimanipulasi kan. Ini kad saya, ini email address saya kan. Dia kata okay, looks so real actually kan. Cik Karami kalau kita tengok modus operandi yang digunakan pakai oleh sindiket ni, memang dia ada dia punya target group dia. Kalau orang Melayu dia biasanya akan mewawarkan this is Islamic compliant contohnya kan. Betul. Ya, kita kena faham. Tapi belakang ni belum tentu lagi orang Melayu. Siapa di belakangnya, contohlah kalau masyarakat Cina, ini kaedah dia. Kalau masyarakat India, ini kaedah dia. Kadang-kadang ada investment modus operandi itu kadang kita tengok pun tak masuk akal. Tapi mungkin pada certain orang yang jauh ke pendalaman tersebut, dia rasa benda ni betul. That's why saya kata susah untuk kita tengok keadaannya. Biasanya kalau saya kata modus operandi, contohnya macam kita kata tadi lah, untung besar masa singkat satu kan. Lepas tu dia menggunakan figure-figure tertentu. Ya, kadang-kadang dekat situ adanya figure-figure masyarakat yang dibawa. Ada juga gunakan, mungkinlah kata dia ni ustaz contoh untuk meyakinkan. Ya, jadi bila dia datang berjumpa dengan orang, kita pun takkan orang ni nak menipu. Contoh basically orang-orang di kampung-kampung sana rasa takkan ustaz menipu, contoh kan. Takkan ustaz contohlah. Tapi itulah contoh apa yang digunakan. Macam saya kata tadi, mungkin dia bawa speaker daripada luar negeri kan. Orang putih bawa Mat Saleh yang dia tunjukkan kejayaan dia ni, track record dia sekian bulan dari pelaburannya kan. Nampak tak? Jadi benda-benda ni meyakinkan orang. Bagaimana dia meyakinkan orang? Itu isu dia sebenarnya. Siapa yang diyakini, yang rasa benda ni betul, orang tu masuklah. So itu sebenarnya. Terima kasih Tuan. Okey, kita dah tahu setakat ni modus operandi. Sekarang kita pergi ke next step. Katalah kita dah terkena Tuan. Apa nak buat ni? Puan dia macam tadi, buat laporan polis. Okey. Nasihat Tuan, dah terkena ni, apa nak buat? Duit dah hilang. Duit dah hilang. Ya. Pergi pada polis, tak tentu dapat duit lagi. Ya ke? Gram pada gram lah, gram. Okey. Saya faham. Kami faham, pihak berkuasa memang sangat-sangat memahami lah. Kita kesian lah kan. Cumanya apa yang polis boleh buat, apa tindakan kita must be mengikut lalunan undang-undang. Saya faham kebanyakan pelabur ni bila dia buat laporan dengan stigma pemikiran dia untuk dapat balik duit. Betul. Tapi dia kena faham, apabila satu report dia buat, laporan tersebut polis akan siasat, because this is offence against the state. Kalau untuk dapat balik duit, mungkin dia buat civil claim. Contohnya kepada siapa yang menipu dia tu. Polis, kita gunakan undang-undang yang ada. Kita ada Akta Kanun Kesesat. Kita boleh ambil tindakan di bawah 420 penipuan. Kita kadang-kadang kita ambil tindakan di bawah Seksyen 411 kan. Ada juga kita ambil tindakan di bawah AMLA. Ada juga ambil tindakan di bawah Akta Bank Negara, Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Menerima deposit tanpa lesen. Ada juga dari segi aksi ni Seksyen 58 tu.
yang mana SC boleh ambil tindakan. Dan hukuman ni memang berat lah, ya. Kalau kita tengok 420 tu minimum penjara 1 tahun dengan sebatan dan maksimum 10 tahun lah. Itu kalau kes penipuan lah. Kalau macam 137 Section 137 Akta Perkhidmatan Kewangan tu memperuntukkan denda sampai 50 juta dan boleh juga dikena penjara sampai 10 tahun. Memang tinggi, ya. Begitu juga dengan Section 58 Akta SC tersebut. Memang hukumannya pun tinggi juga. So, cuma sekarang ni stigma yang macam saya kata tadi tu, dia nak dapat balik duit dia. Betul. Tapi bukan tak boleh. Mungkin jadi saya nak kongsi sikit lah. Tuan, tipah kena tipu. Ya. Tipah kena tipu. Tipah duk tunggu bila. Jadi saya cerita dari segi pengalaman apa yang berlaku di bawah. The real story. Kadang-kadang kita tengok akibat daripada dia cuba nak dapatkan duit tersebut, dia dah tahu dah kalau pergi polis banyak masalah. Kadang kalau kes tu tangkap pun tunggu bicara lambat sangat. Betul. Duit belum tentu dapat. Betul. Contoh kan. Ya. Jadi ada kebanyakan saya tengok pelabur-pelabur ni akan cari orang ketiga, akan gunakan certain persatuan yang boleh meyakinkan dia orang, boleh dapat balik. Jangan buat, ada pernah report saya baca tu, persatuan tu suruh dia buat report untuk tindakan pihak persatuan, bukan tindakan polis. Saya pun jadi macam bila pula persatuan ni ada kuasa peruntukan dari segi undang-undang ini cerita betul kan? Ya. Atau ada juga gunakan elemen-elemen gangsterism pun ada. Oh, ini menarik ni tuan. Dah terdesak nak dapat duit balik. Cuba untuk cari siapa yang buat benda tu untuk paksa dia bayar balik. Jadi kita takut, saya nasihat kepada orang awam, jangan buat perkara-perkara begini, takut nanti you salah langkah, nanti you pula nanti terkena another scam pula yang tu. Kena ugut orang satu kesalahan, kan, contohnya begitulah. Dan pihak-pihak ketiga tersebut memang tak ada kuasa untuk menyiasat dan tak ada kuasa sebenarnya untuk dapat balikkan duit you. Apa yang berlaku sekarang kalau siasatan pihak polis lah, kalau boleh buat report dengan segera, nombor satu. Bila report dengan segera, polis boleh ambil tindakan dengan segera. Mungkin pada masa tersebut penjenayah dapat kita tangkap dengan cepat dan harta-harta dapat kita rampas dengan cepat. Bila kita rampas harta-harta, kita akan buat laporan amla. Okey. Amla akan rampas harta-harta tersebut. Okey. Bila amla dah rampas harta tersebut, bila amla kita dapat arahan daripada DPP dan pihak ketiga atau mangsa ni sebenarnya ada ruang dari segi third party claim. Section 61/1 kalau kita tengok dalam akta amla sendiri, third party claim ni dia boleh claim, dia boleh pihak berkepentingan ni boleh buat permohonan untuk dapatkan benda tu semula. Dia ada prosedur lah, melalui DPP dan mahkamah sebagainya. Itu keadaan yang mana dia boleh lah dapat. Kalau dia pergi, contohnya pergi pada pihak ketiga tadi saya kata tadi tu, gunakan persatuan memang tak boleh lah. Cuma ending tu memang dia ada yang guna kekerasan sebenarnya. Kita pun ada maklumat ni sebenarnya kan. Nanti diorang pula dapat masalah dengan pihak polis kan? Yes. Jadi sebenarnya bila dia melambat-lambatkan proses tersebut dengan harapan untuk dapat balik, sebenarnya dia lupa. Bila lambat dia buat report, suskarlah bagi polis untuk selesaikan masalah itu. Tahulah kadang-kadang benda tu sampai biasanya Karami report yang dia buat ni kes 2018 baru buat report 2021. Dah bertahun-tahun. So that mean dalam masa 2-3 tahun ni proses dia cuba negotiate nak dapat balik apa benda ni. Jadi bila buat report hari ni, keterangan tak ada, slip kadang pembayaran pun tak ada. Kadang handphone dulu benda ada handphone pula hilang. Jadi kita ni menyiasat ni, kita tak ada bukti-bukti untuk nak mensabitkan orang yang kita tangkap nanti. Betul tuan, saya teringat ada satu kes ada satu kes yang kita punya investor yang kena scam. Bila kita pujuk dia pergi buat laporan polis, dia tak nak sebab dia takut bila dia buat laporan polis, dia namakan siapa yang menipu dia tu. Dia takut orang tu pun dah kena siasat dengan polis, akaun dia kena bekukan dan dia tak dapat balik duit dia. Jadi macam tuan kata, dia cuba nak negotiate dengan orang yang scam dia tu. Ambil masa lama, ambil masa berbulan-bulan. Lepas tu baru dia datang dekat kita, puan saya dah tak dapat duit saya, apa saya nak buat? Saya nasihatkan pula,
Tuan pergi buat police report. Kalau dah buat 3 bulan lepas kan dah senang. Betul. Sekarang dah 3 bulan lambat baru nak buat. Benda yang sama. Ya. Saya nampak lah sebenarnya bila dia buat report ni, the last stage pada dia orang. Betul. Apa yang masyarakat kita fahaman dia orang tu. Ya. Sebenarnya fahaman tu buat ada silap Lagi cepat dia buat report, lagi cepat sebenarnya lagi besar dia punya peluang untuk dapatkan kembali hak dia orang, ya. Nasihat Maklum lah. sangat penting ya. Betul tak? Sangat penting. Sejak tuan nak pesan kat kita punya penonton sekalian, dengarlah nasihat tuan Usop betul-betul tadi. Okey, make sure buat report terus, jangan tunggu-tunggu. So that peluang untuk dapat balik lagi besar, chances. senang. Betul. Very important point, ya. Okey. Tuan, sambung sekali lagi. Dah banyak perisatan buat, okey. Dah berbilion, dah loss ni. Boleh share ni success story PDRM yang menarik. menjalankan siasatan ke atas skema pelaburan? Kalau Ya, cerita. memanglah kalau kita tengok statistik kita, yang kejadian-kejadian kita memang banyak lah, ya. Dalam masa kalau saya tengok daripada 2016 sehingga sekarang ni lah kan, Ya. jumlah tangkapan Okey. pada sindiket ni pun saya rasa dah beratus sebenarnya. Okey. Ya. Kejadian-kejadian kita lah. Kalau Cik Karami boleh tengok yang lepas-lepas pun dalam media masa, PC yang dia boleh pengarah-pengarah saya, Ya, di mana ya. banyak kejayaan kita tangkap. Saya nak kira pun banyak lah, Ya. kan. Mas Fintech lah, kalau saya nak nama satu Ali Exchange Ya, lah, ya, ya. Air Rakyat lah, bagai-bagai lah, semua kita tangkap. Dan memang kejadian-kejadian tersebut memang telah kita perolehi, dan sebenarnya kita juga untuk tahun ni sebenarnya kalau kita tengok statistik AMLA, kita ada buat forfeiture lebih kurang untuk figure daripada Januari sampai hari ini lebih kurang dalam 40 juta yang telah Rampas balik. dirampas balik. Tahniah tuan. Wah. Ya, dah itu tengok dari kejayaan. bentuk harta alih dan juga dengan liquid duit ni. Kita juga ada rampas saham lebih kurang dalam I think dalam 20 juta lah kot. Ya. Banyak. So, Jumlah dah 60 juta. Ya, yang dirampas. Jadi saya rasa memang banyak kejayaan, tapi kejayaan ini tidak dapat kami capai kecuali mangsa-mangsa ni datang ke depan untuk Buat bagi kita kerjasama maklumat, juga. ya. Betul. Betul tak? Yang pertama kena buat police report dulu. Betul. Jadi macam saya kata tadilah, sekarang ni kejayaan kita ni, sebab sekarang ni kita tengok dari segi nature-nya dia telah banyak pergi kepada investment dari bentuk online. Ya. Jadi online ni satu masalah juga, sebab apa, kita orang tu tak berjumpa depan-depan. Bila tak berjumpa depan-depan, mungkin syarikat tu mule syarikat, muka dalam tu pun mule punya muka. Contohlah, dia gunakan nombor telefon orang lain, dia buat WhatsApp group. Dekat situ muka mungkin, tengok PNB ni bagus ni, letak muka Puan Mahani contoh kan. Ya, Puan Mahani ni memang CEO yang contoh dia. Lepas tu ada support group dalam tu kan. Kan? Support group buat cerita Jadi- ni. jadi, Okey. Di si bahaya dalam penipuan online ni, kita tak tahu. Betul. Dan duit yang dimasukkan pula tu kadang-kadang kebanyakannya akaun-akaun individu. Dan akaun tersebut adalah mule account juga. Betul. Betul. Nampak tak? Jadi pada saya, macam saya kata awal tadi, semak dulu. Kita ada beberapa kaedah untuk kita semak, nanti saya akan bagi tahulah. Inilah penting apa yang dibawa oleh pelabur-pelabur ni lah. Kejayaan kita memang banyak sebenarnya, tapi kejayaan kita takkan dapat kecuali dengan kerjasama daripada orang awam, dan mereka perlu membuat laporan secepat mungkin supaya dapat kita basmi. Sekurang-kurangnya kita dapat sekat daripada orang lain dari tertipu. Itu most important. Ya, inilah tanggungjawab kita. Ya. Kita ambil kesempatan dalam bulan merdeka ni. Sikap patriotik kita ni Ya. kepada negara kita kena ada ni, kan? Tuan. Jadi walaupun kita dah kena tipu, kita pergi depan, sekurang-kurangnya kita cuba nak selamatkan nasib saudara mara kita yang lain. So kita kena merdekakan kita daripada skema-skema pelaburan ni. Betul, Ya. Karami. Ya. Kalau saya boleh pesan kadang-kadang pemangsa mangsa-mangsa yang datang bila kita suruh dia pergi buat report, dia kata tak nak lah, saya tak dapat balik duit saya. Walaupun kita tak dapat balik duit kita, kita boleh tolong orang lain kat luar sana yang mungkin akan jadi mangsa kalau kita tak kehadapan nak buat report. So itu satu pesanan saya rasa yang sangat penting daripada Tuan Usop.
Ya, Betul. tadi selain pada polis, kita juga boleh buat laporan kepada Bank Negara. Sebab Bank Negara ada akta dia yang boleh ambil tindakan di bawah Section Illegal Deposit Taking, Section 137. Dan kalau ada skim yang pelaburan bersifat pyramid system atau multi level marketing, this one di bawah KPDN HEP. ya kan? Boleh buat laporan di sana. Diorang pun akan menyiasat juga selain pada polis lah. Biasanya kes melibatkan penipuan, polis siasat. Okey, kalau melibat multi level marketing, biasanya akan disiasat oleh KPDN HP lah. Okey, Tuan. Tuan dah share macam-macam dah kegiatan semua tu. So, kita menuju ke zaman yang semakin canggih, Tuan. Virtual, online semua. Plan PWM in the future, sebab serangan makin canggih. Apa PWM punya plan, Pak? Orang macam always one step ahead. Betul. Ya. Kita belum sampai ke situ, Betul, dia dah ke depan. Dia dah one step Dah ke ahead depan. daripada kita biasa. Yalah, sebelum tu lah, kalau kita tengok lah kan, kita tak jemur-jemur lah. Ya. Dalam mana kita menjalankan tugas ni, dah banyak benda kita buat kan. Kadang-kadang kita selalu memikirkan apa lagi yang patut kita buat, tapi kita takkan putus asa lah, sebagaimana saya beritahu tadi. Jadi sebelum tu saya nak beritahu apa yang kebanyakan benda-benda yang kita dah buat lah. Kita sebenarnya selalu bersikap proaktif. Kita menjalankan siasatan dari segi proaktif dan juga reaktif. Kita kena faham. Kebelakangan ni memandangkan trend dah berubah, banyaknya melibatkan online. Jadi kami ada unit siasatan cyber, kita ada Police Cyber Response Center, yang mana kita pick up dalam laman-laman sosial ni, baik ada Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp dan sebagainya, grup-grup yang mempromosikan pelaburan ni kita ambil dan kita akan semak dengan Bank Negara, dengan SC, dengan SSM, dan kita dapati kalau betul benda tu menipu, benda tu tak betul, bukan investment yang betul, kita akan turunkan daripada laman web tersebut lah. Itu tindakan proaktif yang kini kita jalankan. Selain pada reaktif tadi, kita jalankan siasatan, tangkapan dan sebagainya lah. Ya, itu yang kita cuba buat sekarang. Jadi sebab tu penting kalau kita pergi buat laporan, polis akan siasat dan polis ada kuasa untuk turunkan dia punya punya website. Ya, kita ada kerjasama sebenarnya, Puan. Kita ada kerjasama dengan MCMC, dengan pihak telco, di mana kita buat permohonan kepada MCMC dan MCMC akan minta kuasa di bawah MCMC, tapi kita ada kerjasama. Kita memang ada kerjasama dengan MCMC, telco, banyaklah sebenarnya. Kalau saya tanya, kerjasama kita dengan SC, Bank Negara, dengan kita punya negara luar, kita punya region, Interpol dan sebagainya. Memang kalau ada yang lari keluar negara yang menipu ni pun kita gunakan Interpol untuk tangkap balik. Ada kejadian-kejadian kita yang bersifat begitulah, yang kita tangkap di Taiwan sebagainya, memang ada. Ya. Apa yang Commercial Crime telah buat selain daripada apa yang saya jelaskan tadi, kita biasalah. Kita edarkan brosur, kita buat pameran, kita buat ceramah, prevention, kita tak putus-putus lah. Kalau tengok statistik kita ni, almost every month ada di peringkat kontijen. Malah dalam commercial sini yang dihormati Datuk Pengarah saya dah bagi arahan, tiap-tiap ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ni tiap-tiap bulan akan bagi talk. Oh gitu. Ya, di masjid. Di masjid. Kita kita panggil anti the extent lah. Kalau ramai tak tahu ni actual activity. Oh yes. Ya. Untuk reach out kepada Ni di luar sana para penonton tengok tuan ada beritahu. Selama kat masjid pun ada mula kes scammer ni. That's very good lah. Kita nak bagi masyarakat tahu. Sebenarnya kita tak boleh putus, walaupun kadang-kadang kita tahu banyak benda kita dah buat, masih lagi orang kena tipu. Di situ pada saya kita belum berjaya lagi, dan kita akan terus berusaha lah. Kan kita pergi sampai begitulah. Jadi kita punya siapa akak umbi lah kata-kata. Ya, kita cuba nak bagi sampaikan maklumat terkini, ya, supaya masyarakat di bawah sini alert lah kan. Ya. Tuan-tuan sekejap lah. Kita ada soalan di talian. Okey, saya baca ya. Terima kasih Cik Nasir daripada Kuala Lumpur. Cik Nasir tanya, berapakah peratus pulangan yang tak masuk akal tu, Tuan? Adakah lebih 50%? Atau sebenarnya macam mana yang tak masuk akal ni? Mungkin boleh bagi panduan untuk kita semua. Okay. Silakan. Terima kasih saudara yang bertanya, Cik Nasir Munaim. Munaim.
dia bukan masalah masuk akal ke tak masuk akal. Masalahnya tujuan penipuan-pelaburan ini adalah nak menarik orang. Jadi bila nak tarik orang tu, satu benda yang tak ada kat tempat lain lah. Yang mana menarik. Betul. Contoh dalam masa 6 jam boleh dapat untung 50% contoh. Atas sebulan minimum 30%. Menarik, Satu hari menarik. 1%. Sebagaimana saya jelaskan tadi, kalau kita tengok pelaburan-pelaburan lain dengan risiko dan sebagainya pun mungkin pulangan yang kita tengok macam ASB dan sebagainya below than 15% yearly, tapi ini bersifat bulanan. Jadi benda-benda ni lah menarik orang ramai. Bukan sekadar 50%, ada yang lebih 100% pun ada. Ada. Kalau saya nak bagi tahulah MO yang ada pada hari ni lah. Ini mereka berlumba-lumba lah untuk menarik siapa dia kan. Jadi tapi sebenarnya kita kena pastilah semuanya adalah scammer lah. Scammer di segi pelaburan. Going back to return kan, kita tahu semua golongan terlibat, yang kerja biasa sampai profesional. Ya. Soalan saya pelik, profesional pun boleh termakan ke tuan? Okey, that's why saya kata kelebihan mereka adalah mereka dapat meyakinkan pelabur-pelabur ni. Faham tak? Bila contohnya golongan profesional, bila contoh yang paling senang saya kata macam penipuan yang kita ambil tindakan syndicate tu, Mas Fintech contohnya. Melibatkan pelaburan dari segi kripto. Dia orang ada programmer dia sendiri yang tunjukkan satu program yang memang kalau kita tengok memang cantik. Tapi sama ada dia buat ke tak buat, itu persoalan dia. Biasanya program yang ditunjukkan, dipaparkan memang sangat menarik. Dengan kajian keuntungan yang sangat lumayan, pelaburan di luar negara di tempat-tempat yang gini kan. Kita maklumlah kripto boleh naik sampai kita punya duit sampai USD 80,000 contoh. Contoh kan? Betul tak? Benda tu betul. Bukan tak betul. Tapi dia pun boleh jatuh sampai 30,000 lebih. Betul tak? Jadi pelaburan ini satu benda yang bagaimana you yakinkan orang. Itu cerita dia. Itu bagi golongan profesional, dia akan gunakan kaedah profesional dengan brosur dia, dengan projection dia apa sebenarnya kan. Dia boleh meyakinkan Dia setaraf dengan mangsa. Kalau orang-orang kampung, contoh orang Melayu ni macam saya kata tadi, contohnya penipuan umrah. Bawa ustaz. Dia bawa ustaz, lepas tu pula nature orang kita ni, oh ini murah kan, boleh pergi umrah 2,500 kan. Sedangkan umrah mungkin sekarang ni 6,000 contoh kan. Jadi keterujaan dia tu nak pergi umrah kan telah dimanipulasi oleh sedikit-sedikit ni. Tunggu tuan nak pergi umrah. Yes. Ni 2,500 ni macam boleh pergilah. Kan? Macam tu lah. Tu saya kata memang itulah dia mengkaji kelemahan satu-satu golongan, dia manipulasi dalam kaedah begitulah. Tuan, ada soalan masuk lagi. Sila. Cik Nizam daripada Subanjaya kot ni. Pengalaman Tuan tu, berapa peratus kes seperti ini mangsa mendapat duit dia balik? Ada tak statistik? Okey, begini. Okey, terima kasih Cik Nizam. Kalau pelaburan tersebut bersifat contohnya bersifat individu, ada mungkin 3-4 orang apa semua, kita cah di bawah 420. Kalau ada rampasan contohlah, rampasan duit sebagainya, mahkamah akan bagi keputusan. Bila kalau telah jatuh hukum, mahkamah akan bagi keputusan duit ni dipulangkan kepada siapa. Itu satu. Dalam kes-kes yang besar sebenarnya, macam contohnya pelaburan, kalau kita tengok air rakyat contohnya, kita rampas kata lebih kurang 20 juta. Tapi saya tengok pelabur situ yang buat report ada 400 lebih ya. Nampak? Contohlah laporan polis tu ada 400 lebih. That's why saya kata tadi tu. Peruntukan dari segi amla tersebut, third party claim tu memang ada. Tapi berapa persen sebenarnya yang boleh dipulih oleh mangsa ini bergantung kepada mahkamah nantilah. Ya. Bukan polis. So mangsa kena buat permohonan kepada mahkamah untuk membuat permohonan yang dia ada pihak berkepentingan lah. Benda tu terpulang pada mahkamah. Jadi benda tu nak kata berapa peratus dia boleh dapat is very subjektif. Itu terpulang pada budi bicara mahkamah. Mahkamah ada cara dia lah kan. Saya tak boleh nak jawab soalan tu berapa dia dapat, tak boleh. Sebab pada saya mahkamah tentu akan tengok dari berbagai sudut, dan sudut tersebut must be adil lah kan. Mungkin
Orang ni rugi 1,000. Mungkin dia dapat 20%. Orang ni rugi 20,000, dia dapat 20%. Amount tu tak sama. Itu pula saya bukan tugas pihak polis lah. Tapi undang-undang memperuntukkan pihak berkepentingan ada ruang untuk dapat balik duit tu melalui third party claim. Undang-undang dalam amla tu memang ada. Itu yang boleh dibuat. Puan, ada soalan masuk lagi? Soalan lagi ya. Nuzura tanya, terima kasih Cik Nuzura. Apa jadi ke semua wang dan harta benda skamer? Bila skamer ditangkap dan dia bersalah, ke mana harta dan wang tu akan diserahkan? Apa jadi pada benda yang dah dikolektor? Itu saya kata tadi. Bila kita menteras satu-satu sindiket, contohnya kita ada rampas kereta mewah banyak, ada kadang kita rampas itu bot pun ada. Contoh kan? Rumah pun ada Rumah ada dirampas, apa semua. Itu di bawah tindakan amla. Mana kata bila kita tangkap sekali kita akan juga penyiasatan amla akan dibuka. Ada paralel lah dua. Siasatan di bawah kanun keseksaan, di bawah 420 dibuat oleh pihak polis, dan satu laporan polis akan dibuat oleh pegawai penyiasat tersebut untuk tindakan di bawah pihak amla. Amla juga akan buka satu lagi kertas siasatan untuk buat tracing aset dia ni, rampasan dan juga tracing aset. Tracing aset itu kerja pihak amla lah. Dia juga di bawah commercial crime. Dia akan asset tracing, dia akan trace aset-aset di mana dalam jangka masa tersebut yang diperolehi oleh penipu atau suspek ni, subjek tersebut. Harta tersebut akan dibuat dalam prosedur amla lah. Jadi ada prosedur dia, di mana harta tersebut in the end of the day, kalau tak ada orang tuntut, mahkamah akan keluarkan perintah lah kepada pembenaran negara atau sebagainya lah. That's why penting masyarakat kena tahu ni. Masyarakat kena tahu tentang hak mereka dari segi third party claim ni. Sebab tu saya beritahu tadi tu. Tapi dia ada prosedur dia lah. So be alert. Tanyalah pada pihak amla nanti, ya. Kita tahu proses-proses dia lah. Yes. Claim balik Ya. Puan Mahani, on your side kan, dah banyak cases jadi kan, USD pun handle, pergi bala polis, tak putus-putus. So moving forward, what's your next plan kan? Sebab kita expect more cases to come kan. Betul. So from PNB Investment sendiri, okay, Betul. any strategic actions that you're gonna take? Okay. Soalan yang bagus sekarang ni. So sekarang macam kita tengok, kita dah ambil satu step pertama macam hari ni kita bekerjasama dengan pihak PDRM. Tuan Usut sendiri datang ke pejabat kita untuk bagi kesedaran kepada semua orang dekat luar sana. So kita akan teruskan usaha kita dan kita akan terus bekerjasama dengan pihak-pihak autoriti, pihak polis dan mana-mana autoriti yang lain lah, untuk kita cuba bagi gaya. Tapi saya rasa yang paling penting sekali sekarang ni kita nak bagi kesedaran pada orang ramai dekat luar sana. Orang ramai perlu mencari ilmu bagaimana nak buat pelaburan berhemah supaya tak jadi mangsa. Macam contoh-contoh program yang kita buat hari ni atau program yang dibuat oleh banyak company-company lain setiap individu yang ada hasrat nak melabur kena cari ilmu tu dulu, kena tahu dekat mana mereka melabur, apa yang patut mereka buat, apa yang mereka tak patut buat, semua tu jangan jadi mangsa. Tapi kalau dah terlambat, kalau dah jadi mangsa, macam tu Usut cakap tadi, yang paling penting sekali kita kena pergi ke depan, kena buat laporan polis terlebih dulu. Kalau kita dah tak dapat selamatkan diri kita boleh tolong selamatkan orang lain dekat luar sana, bagi kesedaran kepada semua orang. Kalau semua orang menjalankan tanggungjawab macam ni, saya rasa insya-Allah kita tak dapat hapuskan semua, tapi kita dapat cuba elakkanlah atau cuba kurangkan kes-kes macam ni, Karami. Saya mungkin nak tambah apa yang Cik Karami tanya pada Puan Mahani tadi Kita ada banyak avenue Macam saya kata tadi, kita boleh buat semakan dengan bank negara, kita boleh buat semakan dengan SC. Dan di pihak Commercial Crime ni sebenarnya kita ada Commercial Crime Response Center. Response Center ada 2 nombor telefon ni kalau saya boleh bagi, di mana ada pegawai bertugas. So kalau you kena tipu ke, you rasa ada benda you nak tanya lah tentang scammer ke apa semua, please, kita memang welcome lah. So response center tu dekat mana? Di pejabat kami, kita ada pusat satu untuk response center, di mana kita memang kita tunggu telefon orang awam ni. Gitu. Kalau boleh saya akan bagi nombor dia. Okey, silakan. 03 2610 1599 03 2610 1599 2610 1559.
1559. Ini memang pegawai, memang dia akan jawab apa saja masalah you. Kalau you nak tanya apa benda, you nak tahu pasal scam ke apa semua, dia bersedia untuk bantu. Selain pada tu, kita ada Facebook ya. Kejayaan kita, MO terbaru, kita akan upload dalam kita punya Facebook, Komersial Crime punya Facebook ya. Memang benda ni memang kita maintain. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah perkembangan terkini. Contohnya kan, modus operandi yang terbaru, kaedah-kaedah digunakan oleh scammer. Berbagailah, bukan saja pelaburan, lain-lain scam juga ya. Jadi please semak dulu kan. Pada saya, you ada avenue tapi you tak gunakan, jadi rugilah. Betul. Ya. Pihak polis dah pergi ke masjid untuk bagi kesedaran, dah buat macam-macam talian semua Jadi seorang ramai kena gunakanlah, kena manfaatkan benda-benda yang ada ni. Kita ada soalan lagi di Ada soalan talian. lagi. Cik Jasman, terima kasih Cik Jasman. Kadang-kadang siasatan pun tak mendapat keputusan seperti yang diharapkan oleh mangsa. Dalam berapa lamakah keadaan biasa, Polis akan mengklasifikasikan kes tersebut sebagai NFA? NFA ataupun no further action. Kes ditutup. I see. Okey. Untuk makluman soalan Cik Jasman tersebut klasifikasi satu-satu kes akan dijalankan oleh pegawai penyiasat di bawah sana lah, ya. Dan bila klasifikasi satu-satu kes tersebut dibuat, pengadu akan diberi pemberitahuan pertama. Apakah tindakan polis? Ini pengadu kena tahu ya. Jadi kena check benda tu. Kalau report tersebut ada kes tapi pegawai tersebut tidak menjalankan siasatan, you boleh, that's why saya kata tadi, kita ada response center kita apa semua. You boleh call kita, bagi tahu. Pun kena tahu semua. Ya, kita kena Hak-hak semak sebenarnya. ya. Sebenarnya sekiranya laporan tersebut ada wujud elemen-elemen kesalahan, polis kena buka IP tersebut. Faham ya? IO tidak boleh under classify lah kepada report tersebut. Itu pertama. Soalan kedua, berapa lama siasatan boleh kita lengkapkan? Ini quite subjektif. Biasanya kita ada time frame kita lah. Kita akan cuba siapkan, tapi kadang bila melibatkan kes pelaburan ni, macam saya kata tadi tu, sebab pelabur-pelabur ni, mangsa-mangsa ni, lepas 2 tahun 2 tahun setengah dah cuba berbagai-bagai avenue tak dapat, datang pada polis. Harap polis pergi tangkap dia, polis tuduh dia. Tapi kita ada undang-undang ya. Kalau kita dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita pun faham banyak kekangan, terlampau banyak kekangan, tapi kita tidak berhenti kat situ. Kita terus bekerja seperti biasa ya. Walaupun banyak sebab pandemik ni kan. Tapi macam saya kata tadi, kita perlu bukti, keterangan perlu ada ya. Kita nak tangkap orang pun kita kena remand dia. Contohnya kita kena cari barang kes, kita kena ada dokumen sokongan. Sekiranya benda-benda tersebut dapat kita perolehi kan, ada proses dan prosedur dia lah. Ya. Tak boleh terus pergi nak tangkap orang That's kan. why saya kata kadang-kadang dah 2-3 tahun baru buat report, dah lepas tahun baru buat report, tanpa bukti-bukti yang macam mana kita nak membawa orang ni ke muka pengadilan. Ini antara kekangan yang kita hadapi. Tuan, ada soalan lagi masuk tuan. Sila. Kita dah terpaksa baca dulu. Cik Radin, terima kasih Cik Radin. Apakah cabaran pihak polis dalam menghadapi cabaran scammer yang melibatkan high profile? Dan ia pun telah viral kes tu. High profile case yang dah viral. Melibatkan Apa cabaran pihak polis? scam yang high profile, High profile. dan telah viral dekat Facebook ke dekat mana. Ya, sebagaimana saya bagi tahu tadi, sebenarnya pada saya jadi kes high profile lah. Nobody is immune. Kan? Tak ada siapa yang immune kebal dari segi undang-undang sebenarnya. Ya. Itu peruntukan perlembagaan. Itu adalah assurance daripada Ya. PDRM Kan? sendiri Betul tak? sebab the law. Cerita pasal golongan elit ke apa semua sebenarnya tidak wujud lah pada saya kan. Sama ada kita nak ambil tindakan ke tidak. Ya. Jadi memang kadang-kadang kita tahu ada orang kata this is high profile case kan. Tapi setakat ni percayalah saya kata, mana-mana orang buat report, sekiranya ada kesalahan, dan polis akan menjalankan tanggungjawab dia sebagaimana peruntukan undang-undang. Ya. Saya rasa benda ni memang satu praktis yang kita buat lah. Ya. Tuan, kita
Oh, satu lagi masuk. Terima kasih. Cik Ridwan Abu Bakar. Mengikut rekod PMB Investment, PMB Investment berjaya memberi pulangan yang besar pada pelabur, lebih 50%. Ini menarik. Ini amat menarik. Untuk scammer gunakan sebagai umpan untuk mangsa. Okey. Bagaimana tips PMB Investment untuk pelabur supaya tidak tertipu, supaya tak tertipu lagi. Okey, silakan Puan Mani. Terima kasih Cik Rizwan. Saya sebenarnya tunggu soalan macam ni sebab tadi Cik Rizwan cakap pasal offer-offer yang tak masuk akal yang selalu kita tengok tu, yang bila mangsa-mangsa kena tipu, dia datang dekat kita, ditunjuk dekat kita scammers bagi dia macam contoh package hari ni buat pelaburan RM400, dalam masa 24 jam dapat RM6,000. Kalau dekat PNB Investment you masukkan you letak pelaburan hari ni, esok baru kita punya fund managers nak start buat investment, takkan dapat pulangan dalam masa esok. Yang kita bagi, betul, PNB Investment ada bagi pulangan 50% setahun, 68% setahun. Tahun lepas ada 50%, 68%, 48%, memang PNB Investment ada bagi. Tapi dalam jangka masa setahun, kita tak pernah bagi 50% dalam masa 2 hari. Sebab kita punya fund managers baru nak pergi buat analisa saham mana yang diorang boleh buat investment semua tu. So bila kita cakap benda tak masuk akal ni, sebenarnya melabur hari ni 24 jam dapat 10 kali ganda, 100 kali ganda, siapa fikir pun memang tak masuk akal. Jadi kita nak kena dapat bezakan apa yang genuine, apa yang tak genuine, apa yang sah. Biasanya pelaburan-pelaburan yang sah, jangka masa dia tu agak lama. Kita nak buat pelaburan, tak ada pelaburan hari ni letak, esok terus dapat profit. Itu kalau ada pun by luck So kita cakap logically, kita kena bagi masa untuk dapatkan pulangan balik tu. Ini yang kita takut ni. Ini yang kita takut because macam saya kata, saya maklum tadi, dia mirror kan. Dia mirrorkan PNB, kita ingat melabur dengan PNB. Betul. Ini ada satu orang kata skim baru contohnya. Betul. Melabur 24 jam dapat hasil ataupun sebulan. Which is PNB pun tak pernah buat gitu. Tak pernah buat. Jadi inilah kesempatan biasanya, sedikit-sedikit dia akan ambil. Dia tengok siapa figure atau mana yang dia akan gunakan mirror seolah-olah mewakili PNB. Dia punya pamphlet brochure luxurious. Logo company pun real. So, saya nak tambah sikit untuk masa MCO ni, saya faham kekangan konsultan kita nak pergi jumpa dengan pelabur pun susah Kebanyakannya mereka bercakap online semua kan. Jadi untuk pelabur nak make sure that yang orang yang contact dia tu adalah konsultan kita yang sah. Para konsultan semua yang ada dekat online hari ni, please bila you perkenalkan diri, tolong bagi you punya film license. Supaya diorang tahu you adalah seorang konsultan yang bertauliah, yang berlesen, yang betul-betul dilantik oleh PNB Investment. So kerjasama konsultan juga penting untuk kita elakkan benda-benda di belakang. Maknanya Puan Mani, walaupun tidak diminta oleh bakal pelabur, tunjuk kad kuasa kita yang kita berlesen. Betul. Bila kita contact somebody, saya Mahani dari PNB Investment, ini lesen saya, ini lesen yang sah. Tuan boleh cek dengan PNB Investment, tolong call number ni, tanya nama saya, lesen saya, adakah lesen saya yang sah. So saya rasa ni adalah langkah-langkah yang patut diambil oleh konsultan untuk membezakan Yes, proaktif. Macam PDRN pergi ke masjid, kita kena buat juga benda-benda ni. Tuan, satu lagi Nafiza tanya. Terima kasih Hafiza. Apakah hukuman yang dikenakan kepada scammer jika ia bersalah? Dan adakah ia akan isytihar bankrupt setelah keluar daripada hukuman? Terima kasih Cik Fiza, good question. Terima kasih kepada Cik yang bertanya. Semua pun apa salah macam ni. Hukuman sebenarnya bergantung kepada section kesalahan yang kita tuduh mahkamah. Macam saya beritahu tadi, kalau melibatkan section 420 boleh dikenakan penjara minimum, mandatory penjara setahun hingga 10 tahun, dan dikenakan juga sebatan, itu mandatory. Kalau kita tuduh di bawah section 420, iaitu penipuan lah. Alright. Kalau kita ambil tindakan belah, dia akan forfeit property tersebut. Contoh, kalau di Akta Perkhidmatan Kewangan section 137 tu, dia boleh kena denda sampai 50 juta. Okey, itu soalan pertama.
hukuman-hukuman tersebut lah. Soalan kedua yang puan tanya tu, adakah lepas dia keluar tu diisytiharkan bankruptcy? Tak. Polis bukan bila satu-satu individu dituduh di mahkamah tak boleh isytihar di bankruptcy, ya. Biasanya tuntutan sivil atas individu kepada subjek tersebut, sekiranya subjek tersebut gagal untuk membayar, itu mahkamah boleh kita boleh minta prosedur untuk isytihar di bankruptcy. Itu civil procedure. Tidak termasuk dalam criminal procedure. Tidak berbeza. Polis criminal, yang itu bankruptcy adalah civil procedure. Betul. Ya. Prosedur yang berlainan. Itu untuk makluman puan. Kita masih menunggu soalan lain. Okey. Tak apa. Sebagai mengakhiri program sempena Hari Merdeka ni, harapan pelonsok bagi hak PDRM, harapan sikit. Terima kasihlah kepada PNB especially menjemput kami. Bagi pihak pengarah saya lah, saya ucapkan jutaan terima kasih lah. Kita appreciate lah kerja-kerja begini, kita tak boleh jemu untuk ingatkan masyarakat, ya, supaya masyarakat di luar sana tidak tertipu lah. Saya tak ada nak cakap apa, cuma saya kata please check, double check, recheck dalam apa-apa saja pelaburan yang tuan-tuan nak buat. Itu saja. Sebab kita ada avenue, kalau tuan-tuan tak check, tuan-tuan rugi, tuan-tuan sebenarnya bersalah. Itu saja. Terima kasih Tuan Mahani. Ya, okey, sekarang ni nasihat saya sama macam yang saya selalu cakap, sama macam Tuan Usop cakap, bila kita nak buat pelaburan, kita check dulu. Check adakah orang yang kontak kita untuk buat pelaburan tu orang yang sah, orang yang berlesen. Sebab dalam financial industry biasanya orang yang diberi orang yang boleh orang yang dilantik adalah orang yang mempunyai lesen. Company mempunyai lesen, individu juga mempunyai lesen yang berlainan. So make sure orang tu berlesen, company tu adalah mempunyai lesen yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena macam tu Usop cakap, double check, triple check, make sure call sana, call sini. Sebab bila duit dah melayang, macam tu Usop cakap, susah nak dapat balik. Duit yang kita dah simpan lama ada setengah tu nak guna untuk nak bayar hospital, ahli keluarga kita sakit, nak pergi umrah, nak hantar anak belajar, nak buat macam-macam, tiba-tiba melayang dekat skema macam tu saja. So kalau boleh kita cuba elakkan. Itu saja pesanan saya. Terima kasih Puan Mahani. Terima kasih Tuan SSC Mak Usop daripada PDRM. Terima kasih kerana turut menjayakan program FB Live pada hari ini. So sebelum kita akhir program ini, saya ambil kesempatan untuk ucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Malaysia prihatin kepada semua penonton FB Live hari ini dan kepada semua tim-tim kru di studio ini. Terima kasih. Dan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.